Nasional itu majoriti kukuh dan meyakinkan. Dan politik untuk negara. Kita sedang buat perubahan ini. Sumpah saya Budaya membentuk satu pakatan. Salam sejahtera, bertemu kembali dalam edisi khas mingguan 047. Saya Zawaz Yusof, antara paparan utama sepanjang minggu ini. PRN Melaka PAS nekat bersama bersatu tendang UMNO. Isu Belfire, Najib kini tuding jari kepada Abah Kau dan Tun M. Apa lebihnya Kelantan di mata PAS sehingga minta dicontohi? Assalamualaikum dan salam bahagia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar menjelaskan bahawa bukanlah menjadi satu kesalahan di bawah Undang-Undang Malaysia bagi mana-mana individu yang mempunyai akaun luar pesisir. Bagaimanapun katanya, tindakan akan diambil sekiranya terdapat bukti berkaitan salah laku jenayah mana-mana individu atau syarikat yang sedang memiliki saham di luar negara. Beliau berkata demikian menjawab pertanyaan lisan Lim Lip Eng, PH Kepong, yang bertanya apa tindakan atau siasatan kerajaan susulan pendedahan Pandora Papers yang mendakwa beberapa warga Malaysia menyembunyikan wang pelaburan serta hartanah di luar negara. Tambah beliau, Pandora Papers sebenarnya merupakan satu lagi pendedahan oleh International Consortium of Investigative Journalists ICIJ sebagaimana pendedahan yang pernah dibuat sebelum ini, iaitu Offshore Leaks 2013, Panama Papers 2016 dan Paradise Papers 2017. Dalam pendedahan Pandora Papers, ICIJ hanya menyenaraikan siapa yang pernah atau yang sedang memiliki saham atau menjadi pengarah dalam syarikat di luar negara. Wan Junaidi berkata struktur kewangan Malaysia dikendalikan oleh Bank Negara melalui Akta Perkhidmatan Keuangan 2013, Akta 758, Akta Perkhidmatan Keuangan Islam 2013, Akta 759 dan Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011, Akta 731. Justru aktiviti penguatkuasaan dan pematuhan transaksi wang keluar negara adalah tertakluk di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2021 AMLA Akta 613 dan akta berkaitan yang merangkumi langkah pencegahan terhadap kegiatan pengubahan wang haram, pembiayaan keganasan, pemindahan dana melalui saluran tidak rasmi dan pengisytiharan mata wang di pintu masuk ke luar negara. Sementara itu, desas-desus mengenai pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak sejak minggu lalu menjadi kenyataan apabila Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menamatkan proklamasi darurat di negeri berkenaan. Dalam kenyataan Istana Negara pada Rabu lalu, Al-Sultan Abdullah memberi perkenan berikutan permohonan Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Abdul Taib Mahmud untuk menamatkan darurat di negeri berkenaan pada sesi menghadap Seri Paduka Baginda di Istana Negara pada Selasa. Mengulas perkara itu, pakar perlembagaan Profesor Madya Dr. Khairul Azmin Mukhtar berkata kerajaan negeri Sarawak telah terbubar secara automatik kerana telah mencapai tempoh matang dan pilihan raya negeri PRN perlu dilaksanakan. Tambah beliau, menurut perkara 21 Perlembagaan Negeri Sarawak, apabila Dewan Undangan bubar, suatu pilihan raya umum hendaklah diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh Dewan Undangan itu bubar dan Dewan Undangan yang baharu hendaklah dipanggil bermesyuarat pada suatu tarikh yang tidak lewat daripada 120 hari dari tarikh berkenaan. Pada 31 Julai lalu, Al-Sultan Abdullah berkenan mengisytiharkan proklamasi darurat Sarawak di seluruh negeri itu mulai 2 Ogos hingga 2 Februari 2022 sekaligus menggantung PRN daripada diadakan dalam tempoh berkenaan. Pensyarah Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Dr. Nik Ahmad Kamal Nik Mahmud pula berkata, Tun Abdul Taib tidak perlu mengumumkan pembubaran DUN kerana kerajaan negeri itu telah mencapai tempoh 5 tahun untuk diadakan PRN. Pindaan Perlembagaan Persekutuan berkaitan penurunan had umur mengundi kepada 18 tahun tidak bermaksud ia akan dilaksanakan segera selepas pindaan itu dilakukan pada tahun 2019. Demikian persidangan Dewan Rakyat dimaklumkan Rabu lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, ini kerana banyak perkara perlu diteliti bagi memastikan pelaksanaan kelak berjalan lancar termasuk isu daftar pemilih.
Katanya apabila perlembagaan dipinda pada tahun 2019, jangka masa untuk pelaksanaan di bawah pindaan ini ialah sehingga 2023. Kalau dilihat jangka masa yang diletakkan oleh pihak Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, semua proses pelaksanaan ini akan siap pada September 2022 dan sistem berkenaan akan berjalan lancar, katanya. Wan Junaidi menjawab soalan tambahan Nik Azmi Nik Ahmad PH Setiawangsa yang ingin tahu alasan kerajaan perlu menunggu keputusan mahkamah sebelum meneruskan pelaksanaan undi 18, sedangkan perkara itu merupakan satu pindaan perlembagaan yang telah disepakati rentas parti pada era pentadbiran Pakatan Harapan PH. Selain itu, beliau berkata pandemik COVID-19 yang melanda negara turut mengekang pihak kerajaan dan SPR untuk mengambil tindakan secara terperinci bagi melaksanakan pindaan perlembagaan itu. Dalam perkembangan berbeza, Ahli Parlimen Ampang, Datuk Zuraida Kamarudin, dikatakan bakal mengetuai sebuah parti baharu ciptaannya yang dikenali sebagai Parti Bangsa Malaysia. Menurut sumber, parti berkenaan sudah diluluskan oleh Pendaftar Pertubuhan ROS pada 29 Oktober lalu, walaupun pelbagai penafian dibuat sebelum ini. Buat masa ini adalah dikhabarkan parti berkenaan tidak melibatkan Ahli Parlimen Gombak, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali seperti digempar-gempurkan sebelum ini. Menteri Kanan itu dikatakan masih kekal dengan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Untuk rekod, Zuraida adalah di antara pengkhianat dalam Parti Keadilan Rakyat PKR bersama gerombolan Katak Tama dalam menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan Februari tahun lalu melalui langkah syaratan yang menyaksikan bersamanya Presiden Bersatu. Selain Zuraida, antara individu lain bakal menjadi pimpinan Parti Bangsa Malaysia ialah Ahli Parlimen Julau Larry Sun dan bekas pimpinan PKR Ahli Parlimen Kuala Langat Dr. Xavier Jayakumar juga bakal menyertai parti berkenaan. Keputusan PAS menggunakan lambang Perikatan Nasional PN bermakna PAS akan berlawan dengan Barisan Nasional bukan sahaja DPRN Melaka, bahkan DPRU 15. Ketua Penerangan Barisan Nasional BN Selangor Isham Jalil berkata, keputusan PAS itu juga bererti menolak kerjasama dengan UMNO. Sekaligus akan ada pertandingan 3 penjuru berhadapan dengan BN di Melaka pada 20 November ini. Katanya BN sudah menjangka tindakan PAS ini dan pihaknya juga sudah bersedia dengan keputusan PAS itu. UMNO sebelum ini dikatakan telah menghulur tangan dan membuka jalan untuk tubuh muafakat nasional dengan PAS dan menggalakkan PAS menggunakan lambang mereka sendiri iaitu bulan yang menjadi identiti mereka sekian lama. Bahkan kata Isham, UMNO tidak pernah menyuruh mereka meninggalkan identiti mereka seperti yang disuruh oleh Bersatu apabila Bersatu memaksa PAS untuk menggunakan lambang PM. Terdahulu Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang berkata mesyuarat jawatan kuasa kerja PAS itu telah meluluskan penggunaan lambang PN dalam PRN Melaka yang berlangsung pada 20 November depan. Ketiadaan lambang PAS pada PRN Melaka yang dijangka menyaksikan pertembungan 3 penjuru membabitkan calon daripada Barisan Nasional BN, PN dan Pakatan Harapan PH. Sementara itu, Presiden Amanah Muhammad Sabu meminta Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob agar jangan sesekali tunduk kepada ugutan atau dikawal oleh pihak tertentu. Muhammad berkata jika Ismail mahu kekal sehingga PRU 15, beliau haruslah berani dan tegas dalam membuat sebarang keputusan. Beliau yakin dengan terbeturainya MOU dengan Pakatan Harapan sebelum ini, kedudukan Ismail Sabri tidak akan tumbang sehingga PRU 15. Beliau menegaskan Ismail tidak akan tumbang sebagai Perdana Menteri sehingga PRU ke-15 akan datang. Dia kuat kerana persefahaman. Oleh demikian, persoalan yang timbul adalah kenapa Ismail menjadi takut untuk bertindak sehingga hilang kelolaan kepada negara sekarang ini. Ahli Parlimen Kota Raja juga turut mempertikaikan peranan SPR yang dilihat seolah-olah dicantas oleh pihak Kementerian Kesihatan dalam pengendalian pilihan raya di Melaka. Walau bagaimanapun, katanya PH akan terus bekerja dan memenuhi tanggungjawab menghadapi pilihan raya di Melaka dengan SOP yang telah ditetapkan. Beliau berkata demikian, ekoran SOP DPRN Melaka tidak konsisten di mana beliau diberitahu oleh Ismail bahawa ceramah di atas trak dibenarkan. Malangnya, kata beliau, PKR yang membuat ceramah di atas trak pula dikenakan kompan RM10,000 oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak membidas pihak tertentu yang menyalahkan beliau berhubung keputusan kerajaan menggantikan kereta rasmi menteri kepada Toyota Velfire 2.5L bermula April lalu. Najib berkata keputusan berkaitan menukar kenderaan rasmi Menteri Persekutuan kepada Toyota Velfire itu tidak mempunyai kaitan dengannya. Dia berkata cadangan penukaran kepada Velfire untuk para menteri adalah pada bulan Januari tahun 2020 kerajaan PM7 iaitu Tun Mahathir Mohamad. Tambah Najib, kenderaan rasmi berkenaan mula digantikan bermula pada bulan April 2021 semasa darurat dan ketika tiadanya parlimen, iaitu ketika kerajaan PM8 Tan Sri Mahathir Mak Yassin. Beliau juga menegaskan pada April 2021, Mahathir melaporkan kerajaan tidak mempunyai banyak wang selepas memperuntukkan 600 bilion ringgit untuk belanjawan 2021 dan beberapa pakej rangsangan. Bajet 2022 dilihat kononnya sangat mesra rakyat. Sebagai contoh, orang muda mendapat e-wallet yang bernilai RM150 secara one-off. Namun di sebalik pemberian sanggup hati kepada rakyat, tanpa disedari, Menteri-Menteri BN, PN dan PAS ini sebenarnya mengaburi mata rakyat dengan mendapat bantuan yang paling banyak. Mereka mendapat bantuan kereta Velfire sebanyak RM5,759.35 sebulan. Permintaan pemimpin PAS agar negeri-negeri lain di negara ini mencontohi kerajaan negeri Kelantan yang menguatkuasakan enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 2019 selepas mendapat perkenan daripada Sultan Muhammad V mendapat sindiran dan kecaman daripada rakyat di negara ini. Ini kerana bagi mereka tidak banyak perkara baik yang boleh dicontohi dan diambil dari negeri Kelantan selepas lebih 30 tahun ditadbir PAS. Antara yang dibangkitkan oleh netizen dan orang ramai adalah Kelantan mempunyai kadar rogol yang tertinggi di Malaysia, manakala kes dadah yang tertinggi juga didakwa berlaku di Kelantan. Mereka juga mengungkit Kelantan adalah negeri kedua termiskin di negara ini di samping negeri kedua paling ramai penganggur. Kelantan juga sejak dahulu gagal membekalkan air bersih untuk semua rakyatnya berbanding negeri lain. Sementara itu, saintis politik Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof juga menyifatkan Kelantan sebagai negeri yang pelik apabila melaksanakan undang-undang kesalahan jenayah syariah yang baharu itu dan mengenepikan keutamaan yang lain. Kerajaan Kelantan PAS menguatkuasakan 24 peruntukan baharu enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 2019 yang antaranya melibatkan persetubuhan dengan mayat, sihir, dakwaan palsu, percubaan keluar Islam, memutarbelikkan ajaran Islam dan persetubuhan dengan bukan manusia. Bagi beliau adalah lebih baik jika PAS mengutamakan pelaksanaan jenayah Islam dengan memperjuangkan RUU 355 sementara masih berkuasa di peringkat persekutuan. Sehubungan itu, beliau berpandangan dalam memerintah Kelantan, PAS seharusnya lebih bijak memilih untuk mengutamakan keutamaan. Sekian edisi Kas Mingguan kali ini. Teruskan bersama kami di Jom Channel setiap hujung minggu untuk mendapatkan rangkuman berita politik tanah air. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat. Panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.